إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama pada malam ini. Dan ini kali pertama saya di masjid ni, seperti mana yang telah dimaklumkan kepada muslimin muslimat sekalian, kuliah saya di sini kita akan bincangkan satu buku ataupun satu risalah yang bertajuk Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Buku ni buku baru, ditulis oleh satu orang penulis yang terkenal jugalah di Malaysia ni, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi. Dan saya rasa penulis ni pun sendiri dia ada memenuhkan kuliah di Negeri Perlis ni atas jemputan Jaib. Tapi mungkin sebelum pandemik ni ataupun tahun lepas, saya tak pasti, mungkin ada. Okey. Tujuan saya pilih buku ni sebab bila mana permintaan daripada masjid ini untuk minta saya kuliah pada setiap hari Jumaat, minggu ketiga dan minggu keempat, saya tengok jadual kuliah masjid tuan-tuan. Kebanyakannya sudah kitab-kitab yang agak, orang kata apa, yang biasa dikuliahkan. Okay. Jadi saya rasa saya nak pilih satu tajuk yang lain sikit daripada kebiasaan, supaya ianya menjadi nilai tambah kepada apa yang telah tuan-tuan dan puan-puan dengar daripada kuliah daripada asatizah yang lain di sini, menggunakan kitab yang turas ataupun kitab tradisi para ulama. Jadi saya pilih untuk baca buku yang lebih moden sikit, tapi perbahasannya ialah perbahasan yang dekat, terutamanya dengan kita orang Melayu ni. Okay. Jadi buku ni, Khurafat, Tahyul, Mistik di Alam Melayu ni, buku ni buku yang mudah dicari sebab dia satu buku yang orang kata apa, yang dicetak oleh syarikat penerbitan yang terkenal, PTS ni. Tuan-tuan boleh cari, tuan-tuan puan-puan boleh cari di mana-mana tempat di kedai ni. Harga dia pun RM20 je. Okay. Cuma buku ni, walaupun ia buku baru, tapi ianya ialah satu benda yang menarik sebab ia ingin memecahkan satu, nak kata fenomena ke, ataupun benda yang sudah berakar umbi dalam masyarakat Melayu kita ni, iaitu unsur-unsur khurafat, tahyul, mistik di alam Melayu. Dan sebenarnya buku ni ia keluar selepas buku lain ditulis oleh penulis yang sama, iaitu buku yang bertajuk Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu. Itu yang pertama. Okay. Jadi seeloknya lah kalau kita nak faham apa yang dibincang dalam buku ni, dia kena mula dengan buku tu. Okay. Tapi buku tu kalau tuan-tuan cari, ahli jemaah semua cari, buku tu pun dijual di pasaran. Dia punya hidangan perbahasan dalam buku tu dia agak berat sikit. Sebab dalam buku tu dia hidangkan benda-benda baru, istilah-istilah yang baru berkaitan dengan percampuran budaya, susu galur
kedatangan sejarah kedatangan Islam kepada orang Melayu, sehingga keluarnya wajah beragama bagi orang Melayu yang dilihat agak berbeza daripada orang Islam daripada bangsa lain di dunia ni. Jadi orang Melayu Islam dia ada identiti dia sendiri. Okay. Cuma dalam buku tu dia bahas tentang bagaimana terpalit juga kepada bangsa ataupun orang Melayu tu sendiri benda-benda yang negatif dalam agama, iaitu Israiliyat, penerimaan riwayat-riwayat Israiliyat dalam nas-nas agama seperti Al-Quran dan Sunnah, dan juga hadis maudhu', dan juga kecelaruan fakta-fakta sejarah sirah daripada zaman Nabi ataupun Nabi-Nabi yang terdahulu. Itu dibahaskan pada buku lain. Okay. Cuma buku ni dia lebih khusus lagi sebab dia nak sentuh kebiasaan yang mungkin sudah menjadi akar umbi dalam masyarakat kita ataupun sudah hilang, tapi dia punya kesan masih lagi ada. Okay. Jadi buku khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu ni, kalau kita tengok dia punya bab tak banyak, dia ada 7 bab saja. Okay. Walaupun tak banyak, saya tak rasa kita boleh selesai 7 kuliah habis buku ni. Satu kuliah satu bab. Saya tak rasa sebab dia agak panjang sikit. Okay. Cuma menariknya buku ni, dia ada namanya prolog. Prolog ni maksudnya mukaddimah awal, dia nak tarik para pembaca apa yang nak dibincangkan dalam buku ni. Saya malam ni lebih kepada mukaddimah je lah dulu. Okay. Sebab saya rasa tajuk khurafat, tahyul dan mistik ni orang suka dengar. Orang berminat nak dengar benda-benda macam ni. Okay. Sama ada berminat nak dengar yang betul ataupun yang palsu. Semua orang minat sebab dia satu benda yang luar daripada akal manusia. Sama ada benda tu terlalu ajaib, terlalu hebat, terlalu tragis, itu ada dalam khurafat, tahyul dan mistik itu. Dan orang Melayu sangat banyak benda-benda seperti ini. Kepercayaan seperti ini. Okay. Jadi dalam buku ni, tujuan ditulis buku ni, dia ada 4 persoalan yang ingin dijawab. Okay. 4 persoalan tu dia tulis dalam mukaddimah. Kalau nak tengok dalam orang yang ada buku, saya tengok ada yang ada buku, boleh tengok dalam kata pengantar yang pertama pun dah ada sebut. Kata pengantar pertama yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri, salah seorang AJK Fatwa Perlis juga. Okay. Dia ada sebut buku ni ditulis berdasarkan 4 persoalan. Persoalan pertama yang berlaku di kalangan orang Melayu Islam, iaitu terlalu mudah percaya kepada apa sahaja kisah, cerita, riwayat, hikayat yang bersifat ajaib dan ghaib, khususnya yang dinisbahkan kepada agama, dan ianya disampaikan oleh orang agama. Itu kebiasaan daripada dulu lagi. Dia bukan disampaikan oleh orang-orang duduk tepi jalan ataupun orang-orang yang niaga apa semua. Disampaikan oleh orang agama ataupun istilah dulu kita panggil lebay ke, imam ke, apa-apa semua, disampaikan cerita-cerita pelik itu. Cerita-cerita yang luar biasa. Okay. Jadi dia ada satu sikap orang Melayu ni, dia dengar tanpa dia fikir banyak, dia percaya. Bahkan dia jadikan sebagai pedoman hidup lagi. Itu sikap masyarakat kita. Itu yang pertama, antara sebab buku ni ditulis. Okay. Yang kedua, terlalu mudah percaya kepada penisbahan kisah, cerita, riwayat dan cakap-cakap berkaitan dengan kelebihan seseorang individu, tempat dan barangan yang didakwa mempunyai karamah atau keramat, sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati. Keadaan ini mendorong kepada kuburan mereka menjadi tempat meminta hajat dan seumpamanya. Itu yang kedua. Yang kedua ialah cerita tu bila mana ditampalkan pada satu tokoh. Contoh tokoh ni seorang yang alim. Okay. Zaman dia hidup, orang cerita tentang karamah. Bila mana dia mati, dengan sebab karamah yang telah diceritakan datang pada diri dia, jadi tempat persemadian jasad dia ataupun kubur dia tu dibesarkan, dihebatkan, bahkan dijadikan sebagai tempat untuk settle hajat-hajat bagi setengah orang. Itu yang berlaku masyarakat kita. Di Malaysia baik, di Indonesia baik, Singapura, Brunei pun ada. Okay. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga, rasa tiada masalah untuk terus percaya dan beramal dengan adat tradisi, amalan kebiasaan masyarakat
dan petua-petua lama yang jelas pada timbangan akidah dan syarak sebagai termasuk perkara yang berunsur khurafat, tahyul dan bid'ah yang bukan sahaja boleh mencederakan akidah, malah boleh sampai kepada tahap membatalkannya. Iaitu sikap rasa tak ada apa-apa. Sebab tu kalau tengok orang Melayu kita ni, nak tengok satu orang Melayu Islam yang sembah berhala, dia tak akan sembah berhala. Tapi kalau dia amal petua mengarut, boleh jumpa. Mungkin ramai. Sebab tu kita akan tengok satu orang, dia nak lalu rumah ke, dia nak lalu kawasan yang dia tak biasa. Sebelum dia lalu tu, dia baca ayat kursi. Tapi sampai dekat pokok ke, rumah tinggal ke, dia pun terkeluar perkataan, datuk, nenek, tok ayah tumpang lalu. Ayat kursi pun baca, minta izin dengan hantu pun dia buat. Ni dipanggil mazhab jamak, dua-dua bedal. Ambil belaka. Yang syarak benar pun dia ambil, yang syarak larang pun dia ambil. Sebab dia rasa benda tu okey. Dan lebih dahsyat lagi, bila mana dia terkena, contoh dia sakit, pergi diagnos di hospital tak ada apa, dia pergi jumpa bomoh, dan dia rasa jumpa bomoh tu ikhtiar syar'i, tak ada salah. Sedangkan peringatan Nabi tentang benda ni cukup-cukup banyak. Nabi kata orang yang pergi dengar tu pun dah ada problem, apatah lagi pergi dengar bomoh tu dan percaya. Tapi masyarakat sebahagian lah, terutamanya golongan-golongan yang pendalaman ataupun golongan yang memang tak mau upgrade diri dia dengan ilmu agama yang semakin berkembang ni, jadi dia rasa benda tu normal. Dia mungkin datang ke masjid, dia mungkin puasa banyak, dia mungkin sembahyang malam pun dia ada, tapi amalan-amalan seperti ni dia masih buat. Amalan-amalan yang dinisbahkan kepada keturunan ke, macam saya di Terengganu. Tuan-tuan pun tahu dah saya ni orang Terengganu. Okey. Di Terengganu ni setengah-setengah golongan Said, macam Perlis pun ada Said, Terengganu pun ada Said. Okey. Said yang dikatakan keturunan Nabi ni, setengah-setengah Said yang dah cerdik dia tak buat dah benda ni. Okey. Cuma setengah-setengah tempat yang orang kata apa, yang sebab keturunan Said di Terengganu ni dia ada kampung-kampung dia sendiri. Okey. Bila mana lahir satu orang daripada keturunan dia orang, sebelum budak tu dia boleh berjalan, dia kena pergi pijak tanah moyang dia yang first datang ke Terengganu. Dia panggil amalan pijak tanah. Dalam masa yang sama, keturunan dia orang ada sebahagiannya pakar akidah, pakar hadis, dan dia okey, benda tu dia buat. Okey. Dan bila mana orang kebanyakan yang bukan Said tengok, dia rasa okey. Orang bukan Said tak buat, cuma dia orang buat. Tapi ada dah yang tak buat pun. Cuma nak sebut pada kita, dia buat benda tu. Amalan pijak tanah pada hari pertama kelahiran. Maknanya bayi tu akan dibawa sampai ke kubur moyang dia ke, datuk dia ke, letak atas kaki budak tu situ. Setengah-setengah tempat masih lagi dia buat. Ataupun dulu amalan orang Terengganu lah yang saya baca, yang saya tengok dalam sejarah tu, memang dia mention Terengganu. Dia panggil Ratik Hawar. Ratik Hawar ni apa? Bukan hawau Melaka tu. Orang Terengganu penyakit berjangkit ni dia panggil awar. Macam sekarang ni pandemik ni dia panggil awar. Mak saya kalau setiap kali saya call dia kata, payahlah nak balik Terengganu, orang-orang duk awar lagu ni. Awar tu ialah pandemik bagi bahasa Terengganu. Okey. Awar tu dia panggil Ratik Awar. Ratik Awar ni akan buat tepi pantai. Tujuan dia apa? Bagi jauh penyakit tu. Dulu, sekarang tak buat dah. Macam sebahagian tempat di utara dia ada amalan puja padi, bagi padi tu banyak sikit beras dia. Tu pun tak ada orang buat dah. Okey. Cuma yang buat tu tuan-tuan kena tahu, yang buat tu juga orang yang salat jemaah 5 kali di masjid, benda yang sama. Itu yang dahsyatnya. Bukan yang buat tu orang yang main dam, bukan. Orang yang tak semayang. Yang buat tu kadang-kadang orang yang pergi haji 3 kali, 4 kali. Kan dulu orang tua kita pergi haji banyak kali. Sekarang je tak boleh nak pergi haji. Okay. Cuma nak sebut pada kita, dia orang beragama dan dia buat benda tu. Okay. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, kepercayaan yang kuat terhadap kewujudan hantu selain rasa takut yang melampau terhadap jin, iblis dan sihir, serta jahil akan hakikat sebenar bagaimana Islam menyuruh umatnya berinteraksi dengan semua elemen ghaib tersebut. Okay, itu antara sebab yang keempat. Iaitu ada satu kefahaman dalam masyarakat Melayu kita ni, dia takut kepada hantu.
Sebab tu antara cara setengah orang kita nak suruh anak tu tak keluar rumah, anak kecil, kita akan kata apa dia? Keluarlah rumah, hantu. Kacau lah ni. Dia akan guna hantu sebagai penghalang kedegilan anak dia. Benda tu lama-lama dia jadi terbiasa dan dia rasa benda tu ada. Sebab tu kita panggil benda tu tahyul. Melayu panggil tahyul. Sebenarnya ia dalam bahasa Arab panggil takhayul. Takhayul ni mari pada perkataan khayal. Kita gambarkanlah kepala kita. Kita gambarkan kalau keluar rumah maghrib, hantu raya akan kacau. Kita yang gambarkan. Kita yang ceritakan pada orang. Sebab tu kau tengok pengalaman orang yang kena kacau dengan hantu ni, kebanyakannya dia dah imagine benda tu sebelum dia tersempak dengan benda tu. Dia nampak dah. Okay. Dia dah rasa dah, aku lalu jalan ni nampak hantu sama tinggi dengan tiang elektrik. Dia lalu dia nampak, sedangkan itu ialah imajinasi. Imajinasi daripada kepala dia. Okay. Sangat-sangat tebal benda ni dalam masyarakat. Dan bukan orang Melayu saja yang ada problem ni, antara masyarakat yang agak kuat kepercayaan mereka kepada hantu ni ialah masyarakat Cina, bangsa Cina yang beragama Buddha. Kebanyakan. Tapi sekarang di Malaysia orang Cina ramai convert jadi Kristian. Dia orang dah tinggalkan amalan-amalan itu. Kalau kita belajar perbandingan agama Buddha ni, dalam agama Buddha ni dia ada kitab-kitab dia orang. Macam kita dekat Islam ada kitab suci. Orang Buddha ni dia ada satu kitab nama dia Peta Vatu. Peta Vatu maksud dia apa? Himpunan hantu-hantu yang perlu kita deal dengan dia dalam setahun. Supaya tak kena kacau. Dan kalau tuan-tuan baca, jemaah semua baca kitab tu, Peta Vatu tak payah baca, banyak kitab lain yang nak baca. Cuma saya kata kalau nak baca. Okay. Kita akan tengok dalam tu. Lang Sui pun ada sebut, dia punya orang kata apa, bentuk. Sebab kitab tu dia gambarkan, dia ada gambar. Dia ada penanggal pun ada, orang Sabah panggil balan-balan, ini semua ada sama. Dan semua ni dia ada tarikh tertentu dalam kalender dia orang. Kita kena jamu dia, kita kena deal dengan dia supaya kita tak kena kacau dengan dia. Itu dalam agama Buddha, sangat tebal. Kalau kita baca dari segi sejarah yang lebih besar luar daripada bangsa Melayu lah, antara bangsa yang cukup takut dengan hantu ni ialah bangsa Jepun. Tuan-tuan mungkin terkejut dengan bangsa Jepun takut hantu. Tak padan dengan moden dia orang. Dia orang tu moden. Tapi sebab apa? Sebab dia orang tidak ada satu agama yang khusus. Macam kita orang Melayu ni, kita agama Islam. Orang kata apa? Dia punya cara sebaran masuk tu apa semua. Nanti kita akan cerita. Cuma nak sebut, modernnya orang Jepun, dia punya attitude masyarakat dia lepas daripada perang dunia yang kedua, dia orang berubah menjadi masyarakat yang ada nilai positif yang hebat, tepat masa, bersih. Tapi bab takut hantu jangan main. Dia orang pun macam Melayu juga. Dia orang takut. Okay. Walaupun dia orang moden. Okay. Cuma masyarakat Melayu dia ada agama dah, tapi dia ada lagi bab ni. Dia masih lagi tebal bab seperti ni bagi golongan-golongan dululah. Okay. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang-orang tua yang dahulu, dia ada amalan tertentu untuk, contoh dia nak buat rumah baru, dia kena dirikan tiang seri rumah dia. Tiang tu perlu dibuat something. Lepas tu amalan jamu tiang seri tu akan diwariskan kepada anak dia. Anak dia pun kena buat lepas dia mati. Asalnya benda tu tidak ada, tapi ia diwujudkan. Pecahan-pecahan Melayu yang berbagai-bagai. Sebab Melayu ni dia banyak. Dia Melayu, dia ada Jawa tu semua dalam Melayu. Minang pun Melayu. Kalau orang Minang kena ambil kepala kerbau lagi untuk tanam dekat tiang seri rumah dia orang. Okay. Itu ialah amalan-amalan dalam keadaan bangsa ini telah menerima agama. Okay. Kalau kita tengok sebab apa jadi macam tu, okay, kita kena tahu orang Melayu secara umumnya agama asal dia orang ialah agama Hindu. Itu sejarah. Walaupun ada pengkaji sejarah dia tak setuju dengan pendapat ni. Pertama sekali, kau tengok dataran semenanjung tanah Melayu ni, termasuklah dataran tanah Melayu keseluruhan yang kita panggil Nusantara ni, Indonesia, Kalimantan pun semua ni, dataran ini orang yang mula-mula sampai ialah orang yang datang daripada tamadun Indus ataupun kita kata India. Orang yang duduk di tamadun Indus tu pula ialah orang daripada bangsa Arya yang ada kasta-kasta. Di India lah bahasa mudahnya. Akhirnya orang tu datang sini, dia combine dengan orang asli yang memang duduk sini.
Sebab tu kalau tengok bangsa Melayu, tak kiralah dia Melayu ke, dia Jawa ke, ni kajian yang saya baca dalam artikel di Eropah, DNA orang Melayu dia mesti akan ada paling kurang 3% suku Semang. Suku Semang ni orang asli yang duduk kat Perak, Tasik Banding tu semua tu. Kita ni kalau kita rasa kita orang bandar, ketahuilah kita orang asli juga sebenarnya. Cuma kita tak pakai je daun-daun di kepala, kita tak pakai. Kita kena sedar, kita combine. Dia macam orang Arab yang bersih bercampur dengan Rom, campur dengan Parsi. Dia bertukar jadi Arab lain. Sebab tu kita akan tengok negara Arab ialah negara yang duduk di semenanjung tanah Arab, tapi negara yang bercakap dengan bahasa Arab lebih daripada semenanjung tanah Arab. Negara yang betul exactly Arab ni ialah negara Yaman, Saudi, Arab Saudi, UAE. Ini negara-negara Arab Teluk yang memang Arab, pure punya Arab, daripada Bani Qahtan ataupun Himyar. Lepas pada tu kita akan pergi jauh sikit, kita akan tengok Palestin, cakap Arab, tapi kita kena tahu orang Palestin tidak, dia punya DNA itu bukan Arab betul. Dia dah bercampur dengan Rom yang pernah duduk kawasan tu. Kalau kita pergi di kawasan Libya apa semua yang dah bercampur dengan Parsi, Morocco yang dah bercampur dengan Sepanyol, tapi dia orang bercakap dengan bahasa Arab. Macam kita juga Melayu lah. Di manakah sebenar-benarnya orang Melayu? Orang Melayu ni dikatakan ialah di kawasan semenanjung, maknanya Malaysia secara umum. Dan lepas pada tu Indonesia, Jawa apa semua. Cuma cara datang, cara agama orang Melayu dulu ialah Hindu. Sehingga datanglah pedagang daripada Arab, dia orang nak bawa Islam, dia orang kaji budaya Melayu yang sudah membesarkan agama Hindu dan juga Buddha pada setengah-setengah dinasti kerajaan ni. Dia orang ada satu kepercayaan orang Melayu ni, dia orang betul-betul taat pada raja, sangat taat pada raja. Walaupun ada golongan yang tak taat raja ni. Tak nak cerita, sehari dua ni cerita tak taat raja bising. Okey. Nak cerita pada kita ialah sangat taat. Sebab apa? Sebab kepercayaan Hindu pada waktu tu dia dah letakkan raja tertinggi ni ialah dewa yang membuat kerja seperti Tuhan. Jadi ulama yang datang pada tanah Arab, pedagang yang datang, pendakwah ni, dia orang buat macam mana? Dia orang deal raja dulu. Dia orang Islamkan raja, sehinggalah rakyat bawahan ni sebahagian mereka mengikut pertukaran agama raja dia orang. Cuma amalan itu dia tak boleh tinggal. Amalan tu dia tak boleh tinggal. Sebab amalan-amalan menjamu roh-roh tertentu ni dia esen daripada Hindu, esen daripada Buddha, dua ada situ. Okey. Itu yang menyebabkan sebahagian orang Melayu, terutamanya di Jawa pun semua ni, bila mana dia orang salat, bila mana dia orang buat sesuatu, dia orang juga buat amalan jamuan yang setengah orang Melayu kita panggil makan acak, letak dekat kawasan busuk tertentu ataupun kawasan-kawasan semak tertentu untuk bagi jamuan kepada benda-benda yang boleh kacau lah, benda-benda yang kita kata benda raib ni lah. Dululah, sekarang tidak ada. Okey. Cuma nak katanya kepercayaan takut hantu tu masih lagi ada dan masih lagi menebat. Masih lagi ada rasa kalau ada problem apa, nak guna juga khidmat bomoh, pawang apa semua ni, masih lagi ada bagi sebahagian orang-orang Islam zaman sekarang ni pun, zaman moden. Tuan-tuan jangan ingat orang kata apa, cerita bomoh ni orang-orang kampung je, hatta ustaz-ustaz pun kalau dia orang stuck, dia orang guna bomoh. Saya tahu sebab saya ada kawan saya ni belajar sekali di luar dulu, tapi dia senior lah, dia ambil bahagian akidah semua. Okay. Dia kahwin, Allah Ta'ala uji, tak dapat anak tempoh lama, 8 tahun, 9 tahun ke atas. Okay. Sehinggalah dia jumpa satu orang jemaah masjid, dia imam masjid. Jemaah masjid tu kata pada dia, ustaz kalau nak anak, saya ada satu orang bomoh, confirm boleh dapat anak. Kawan tu ustaz, kawan tu hafal Quran, kawan tu ikut daurah hadis pun Pakistan. Habis dia stres sebab orang duk cakap dia ni kahwin lama anak tak ada. Jemaah tu bawa dia pergi jumpa bomoh tu kata nak dapat anak boleh pergi kubur, kawasan perkuburan, cari kubur yang baru ditanam kurang pada seminggu. Maknanya seminggu dan ke bawah lah, maknanya
1 hari ke baru meninggal, 2 hari ke, ambil dia punya papan liang lahat tu. Maknanya kena gali, korek kubur kawan tu. Papan tu letak bawah katil waktu buat hubungan dengan isteri untuk dapat anak. Kawan saya tu senior saya jumpa dia di masa tu buat umrah tahun 2018-19. Okey. Pun masih tak dapat anak lagi. Okey. Cuma kita orang duk bercakap tentang bab akidah, dia kata akidah ni kalau tak kena uji tak boleh cakap lagi. Kena uji baru tahu. Okey. Dia kata dia buat dan dia korek 8 kubur untuk dapat anak. Dalam keadaan dia hufazul Quran. Dia buat. Yang buat tu siapa? Hafal Quran. Masyilah Quran ni jadi imam tarawih pun sedap. Dia buat sebab apa? Desperate. Orang duk cakap. Sebab tu dalam bab ni kita tak boleh mendabik dada. Saya tak terlibat benda tu. Kita tak kena lagi. Kita kena, kita tahulah. Dan benda tu dia dah jadi kebiasaan. Okay, tapi dia tinggal dalam benda tu. Dia kata kalau pejabat agama tangkap dia, jahanam dia. Sebab perjuangan nak dapatkan 8 keping liang lahat tu bukan mudah sangat. Kita tak boleh gali kubur sembarangan, tak boleh. Jabatan agama boleh incah kita kalau kita gali kubur kekurangan Islam ni sembarangan. Dia berani nak ambil benda tu mesti kena ambil tengah malam. Tak boleh ambil siang hari. Sebab kita nak gali tu, dia kubur belah-belah pantai timur ni dia tanam sekali dengan keranda. Dia ambil yang penutup keranda tu, yang besar tu. Kalau kubur setengah-setengah tempat lain yang jenis papan tu saja, papan tu kecil. Tapi struggle nak gali. Letak sampai mengigau, sampai rumah tu jadi berantu dengan sebab benda tu boleh jadi. Sebab syaitan dia akan ambil peluang kepada benda-benda seperti itu. Okay. Tapi dia buat 8 kali dia buat tak dapat juga anak. Dia menyesal lah. Dia dah gadaikan, dia dah buat benda yang salah hakikatnya. Benda tu kalau dia layan lagi dia boleh batal akidah. Okay. Cuma nak katanya benda tu ialah benda yang serius yang berlaku. Okay. Jadi buku kita ni dia nak cerita tentang kenapa benda tu masih menjadi akar umbi bagi sebahagian orang. Tak boleh nak buang. Tak boleh nak buang. Masih lagi rasa selesa. Dan dia ada satu sikap. Saya berkenan dengan poin yang ketiga tu lah. Rasa okey. Ada orang yang dia rasa okey. Dan dia rasa itu ikhtiar. Dia tak salah pun. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok antara sebab jadi macam tu ialah kefahaman sebenar pada isu akidah, terutamanya tauhid al-isti'anah. Itulah benda yang paling kurang diberi penekanan. Okay. Dalam buku ni kalau kita tengok prolog tu, saya tak nak baca lah. Dia ada sebut tentang penulis ni Ustaz Zahiruddin ni, dia ada quote, orang kata apa yang disebutkan oleh Hamka, dimensi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tu ada pada muka surat, pada mukaddimah Pasak Minda, sebab ada yang ada buku saya tengok. Okey. Pada muka surat berapa? Muka surat LVII. Saya tak tahu, tak reti baca Roman ni. Tapi itulah dia punya nombor muka surat dia. Mukaddimah Pasak Minda tu, tajuk artikel dia dimensi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut Profesor Hamka yang disebut dalam tafsir Azhar, Hamka mengkritik problem orang Melayu percaya, sebab Hamka ni dia orang Minangkabau. Minangkabau lagi dahsyat daripada kita orang Melayu Malaysia ni. Kalau tuan-tuan tengok yang ada di Negeri Sembilan pun masih lagi saki-baki dahsyat dengan amalan-amalan mistik seperti itu. Okay. Antara sebab Hamka kata tergelincirnya, silapnya faham ayat kelima surah Al-Fatihah. Itu problem dia. Tak dapat faham. Sedangkan kita ulang tiap-tiap kali dalam salat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebanyakan orang tak faham pada perbahasan iyyaka nasta'in itu. Iyyaka na'budu ni ialah ibadah. Kita semua ni, sebab tu saya kata orang yang duk buat amal-amal, duk jumpa bomoh apa semua ni, mereka solat. Cuma mereka tak faham. Kalau ada susah, kalau ada benda-benda yang berkaitan dengan deal dengan takdir, ketentuan Tuhan ni, dia rasa boleh nak guna kaedah lain, iaitu pergi jumpa benda-benda yang dilarang oleh syarak. Okay. Saya nak baca sikit intipati yang dia sebut. Dia kata intipati tafsiran Prof. Dr. Hamka pada muka surat 2-3 muka surat lepas pada tu. Okay. Dia kata na'budu, perkataan na'budu ini yang dia quote daripada tafsir Azhar.
berpangkat daripada kalimah ibadah, manakala kata nasta'in berpangkat daripada kalimah isti'anah. Seterusnya, muka surat yang seterusnya dia kata, terjemahan na'budu kepada sembah meskipun betul tapi kurang tepat berdasarkan lafaz asalnya iaitu ibadah. Ni poin-poin yang disenaraikan ni ialah apa yang disebutkan oleh Prof Hamka, dekat mana tergelincirnya orang Melayu sehingga dia tak dapat faham isu tauhid fil isti'anah ni, sehingga dia rasa biasa dengan amalan-amalan yang kita sebut sebagai mistik, khurafat, tahyul, dia okey. Benda-benda seperti itu tak ada masalah. Okey. Jadi dalam poin-poin ni Hamka cuba nak bagi terang pada kita. Saya tak nak sebut malam ni secara detail. Okay, cuma saya nak sebut beberapa poin yang penting lah. Okay, beberapa poin yang penting bahawasanya antara sebabnya ialah tidak mulimnya ataupun komprehensifnya pengajian akidah yang lebih mudah orang faham. Sebab pengajian akidah ni bukan hanya menghafal matannya. Poin dia ialah untuk bagi faham. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kita baca sirah Nabi, bila mana datang delegasi Abdul Qais. Abdul Qais ni ialah kumpulan daripada Madinah, waktu tu belum Madinah lagi lah, waktu tu Yathrib, datang jumpa Nabi nak bai'ah. Cerita kisah perjanjian Bai'atul Aqabah. Nabi ni ambil bai'ah dengan orang Madinah ni. Apa Nabi sebut pada dia? Poin pertama sekali, kalau kamu nak ikut aku, alla tusyrik billah. Nabi sebut benda tu first sekali. Nabi tak kata lepas pada ni kamu ubah cara kahwin kamu. Tak lagi. Tak cakap lagi tentang bab muamalat harian ni. Cakap tentang ideologi dan pemikiran. Jangan rasa hebat. Tengok berhala tu jangan rasa hebat. Sebab tu antara penyakit yang kita tengok, orang Melayu dia tidak ada berhala, tapi dia ada tokoh. Dia tengok tokoh, dia rasa hebat. Tokoh ni boleh tolong kita kalau kita ada problem. Sama ada tokoh tu orang alim, orang yang ada kedudukan, pemimpin ke, raja ke, ataupun orang politik ke apa semua, ataupun tokoh tu orang yang jenis tak peduli dengan orang, kita sangka dia wali, dia duduk seorang diri. Kan ada sebahagian orang Melayu yang berfikiran macam tu. Dia tengok orang tu duduk tepi jalan, tak pakai baju, wali ni, pemikiran dia. Dia pergi salam, dia cium tangan kawan tu, bagi duit dekat 500. Kawan tu pun suka, yang tak berapa nak pakai baju tu. Cuma dia menyangka. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia ada satu perasaan, rasa hebat terlebih. Perasaan hebat terlebih itulah, kalau salah kawal, dia problem dekat iyyaka nasta'in itu. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan di dunia ni. Pertolongan masalah dunia. Sakit, rugi menega, tak ada kerja, rasa hati ni galau, rasa risau semacam. Ini semua ialah penyakit-penyakit emosi yang akan manusia tempuh dalam hidup dia, yang kalau dia tak kawal dengan elok, dia akan pilih bantuan, cari bantuan tu kepada jalan lain. Itu yang berlaku. Sebab dulu kalau kita tengok orang Melayu kita ni, orang Melayu sebelum Islam ni, dia orang bila mana ada something, dia orang akan seru nama raja amalan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok nama-nama raja tertentu ni dibesar-besarkan. Kan kita tengok dulu, sekarang pun ada rasanya, setengah-setengah kedai makan dia ada letak gambar raja tertentu. Raja Kedah ke raja mana saya tak silap, Raja Kedah gambar tu sebab rasa hebat. Raja tu saleh tapi dia rasa hebat. Saya bukan kata raja tu tak betul. Raja tu mungkin zaman hidup dia saleh, dia elok. Cerita dia sama tuan-tuan. Cerita dia sama macam Ali bin Abi Talib. Ali tu okey, dia memang ahli syurga. Tapi orang yang besarkan Ali tu yang problem. Dia ada satu sikap, manusia ni dia ada satu sikap, dia taksub, dia tak boleh. Dia rasa kawan tu hebat, tak boleh dipertikai langsung pun, tak boleh disentuh. Benda ni lah yang akan syaitan guna. Sebab tu kalau kita baca kisah ketika mana Nabi Adam diciptakan dalam syurga, Allah Ta'ala kata, aku ciptakan Adam daripada dua tangan aku. Bila mana siap patung Adam ni, Iblis ni dia pergi tengok apa yang hebat dekat Adam, apa yang kurang dekat Adam. Dia tengok dekat jasad Nabi Adam ni ada rongga-rongga. Rongga-rongga tu maksud dia apa? Laluan-laluan urat saraf ni yang dia boleh masuk, connecting direct kepada hati manusia dan juga otak manusia,
dan dia boleh kawal otak manusia untuk besarkan satu orang sebesar-besarnya sehingga lebih pada Tuhan, ataupun hina satu orang sehina-hinanya yang tak sepatutnya dia hina orang macam tu. Sebab tu kalau tengok syaitan, antara kemahiran dia, iblis antara kemahiran yang dia buat, dia rancang, ialah dia jadikan dalam sebahagian manusia ni rasa hebat pada satu orang melebih-lebih sangat, sehingga dia tak nampak dekat mana tempat yang betul untuk dia minta pertolongan itu. Okey, jadi itu antara benda. Okey. Selain pada tu, antara benda yang saya nak sebut pada malam ni, antara perkara yang lebih kata apa, menjadi masalah, benda ni tak boleh nak angkat, tak boleh nak selesai, sebabnya benda ni dilakukan oleh orang agama. Sebab tu kalau kita tengok prolog, orang yang ada buku ni boleh tengok prolog tu, dia ada datangkan beberapa artikel. Dalam artikel tu ialah artikel daripada satu orang anak Melayu kita. Dia ni pengkaji di Eropah, Dr. Farouk Yahya. Dr. Farouk Yahya ni dia orang Melayu kita. Dia buat kajian tentang sihir, magic dalam kalangan masyarakat Melayu ni, dan dia buat kajian, dia cari manuskrip sihir yang disimpan oleh orang Melayu, dan dia jumpa manuskrip itu disimpan oleh satu orang Bilal. Di mana? Di sebuah masjid di Pantai Timur. Bilal tu simpan manuskrip tu ialah manuskrip rajah orang, cara untuk pedajal orang, ataupun dalam istilah lain santau orang. Yang simpan siapa tuan-tuan? Bilal. Yang simpan bukan makcik kantin apa semua, bukan. Bilal masjid, tukang azan tu yang panggil orang suruh salat, dia yang simpan mantra sihir. Dahsyat keadaan zaman tu. Dia tak petikai Bilal tu, cuma nak kata mantra-mantra tu. Sebab tu kita tengok orang-orang kita dulu, anak tak boleh tidur malam, dia akan pergi jumpa imam. Dia tak pergi jumpa doktor lagi, dia pergi jumpa imam. Dia rasa imam ada doa yang power. Kalau tak ada doa pun, imam sentuhlah apa, elok. Kadang-kadang imam tu tak tahu dia pun elok ke tak elok, dia sentuh elok. Dia tahu dia tak ada apa pun, dia sentuh elok. Lepas pada tu orang pun duk cerita, imam kampung kita ni hebat, anak aku sawan tangis dia sentuh elok. Orang tanya, tu imam ada belajar? Adalah sikit-sikit. Tak belajar apa pun. Tapi syaitan bagi jadi kali pertama, kali kedua jadi, kali ketiga jadi, kali keempat, kelima kadang-kadang tak jadi tak. Cuma dia ambil kesempatan. Kita kena tahu titik-titik ni ialah akan digunakan oleh syaitan. Sebab tu agama Islam ni dia jaga blok ni, dia jaga sempadan-sempadan ini. Orang agama kita angkat dia, kita berikan penghormatan pada dia, tapi ada tahapnya. Tidak sebolehnya kita angkat melangit sangat. Okay. Sebab tu kita akan tengok bila mana golongan dia rosak bukan pada orang yang angkat, rosak juga pada orang yang diangkat itu, tokoh itu. Sebab tu kalau tengok dalam masyarakat Melayu kita ni, dia ada satu kitab yang terkenal yang digunakan oleh tok-tok imam yang lama-lama lah. Tok imam sekarang tak ada, semua tok imam dah muda-muda, dia tak main dah benda-benda macam ni. Okay. Imam-imam terutamanya belah Pantai Timur, saya duk ingat lagi. Okay. Setengah-setengah yang dalam kampung, curuk-curuk dalam imam mesti akan ada kat rumah dia satu kitab, nama dia Pati Rahsia. Tuan-tuan jangan cari kitab ni, masih lagi dia jual, Shopee pun jual sekarang. Pati Rahsia ni terjemahan kepada Syamsul Ma'arif yang ditulis oleh satu orang bernama Al-Bunni Al-Maghribi. Dia ni siapa tuan-tuan? Ahli sihir daripada Morocco. Dia tulis kitab nama Syamsul Ma'arif. Ada satu orang mufti tahun 18, bila tak tahulah Pantai Timur, dia terjemah kitab tu. Dalam kitab tu amalan-amalan untuk panggil khadam, amalan-amalan untuk tundukkan orang, mantra nak pikat burung pun ada dalam tu, nak mengairkan bagi dapat banyak. Kalau orang yang ada perahu sampan supaya perahu tak kena kacau. Siapa yang terjemah itu? Mufti. Saya tak nak sebut mufti negeri mana, tapi bukan mufti sekarang lah. Okay. Lama dah. Cerita ni ialah tahun 1817, selepas runtuh kerajaan Kesultanan Melaka tu pada tahun 15 lebih tu. Waktu tu orang Melayu ni dia dah terima benda tu sampai sekarang. Tuan-tuan boleh tengok Pati Rahsia ni memang ada jual, merata orang jual Pati Rahsia ni. Kitab Pati Rahsia, kedai-kedai buku yang lama-lama dia ada jual. Dalam buku tu dia ada amalan-amalan seperti itu. Sebab tu dalam buku ni pun
Ustaz Zahiruddin ni dia datangkan beberapa contoh mantra-mantra yang disulami dengan kalimah-kalimah yang hebat, iaitu kalimah lafzul jalalah ataupun kalimah tayyibah. Okey. Adanya kalimah la ilaha illallah, adanya kalimah Muhammad SAW, sehingga orang kita dengar okey je rasanya mantra ni, tak ada apa pun. Okey. Dia ada banyak dalam buku ni. Cuma semalam saya kontak dengan Ustaz Zahiruddin sendiri. Dia kata bacalah, nak baca buku ni pun, perkenalkanlah buku ni. Okey. Cuma saya buatlah carian, saya tengok mantra-mantra di kalangan orang Melayu ni, dia panggil ilmu kebatinan Melayu ni sangat-sangat banyak. Nak azan ke? Belum lagi kan? Okey. Saya sempat cari beberapa mantra tu, tapi saya bukan nak ijazah pada tuan-tuan. Okey, cuma saya nak tunjuk contoh dia punya lafaz dia tu. Lafaz dia tu dia ada, orang kata apa, nama Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Sebab tu orang rasa benda tu betul. Yang ni Jampi Serapah Raja Ilmu Pengasih, nama dia. Tuan-tuan hafal yang ni, orang semua suka kat tuan, syok. Tengok dia start bismillah. Dia start dengan tu. Dia tak start dengan nama syaitan apa. Bismillah, hai awang Sri Ganu Sri, Sri memila ke muka aku. Tuan-tuan kena ingat itu. Okay. Garam di laut asam di darat. Ni bukan lagu. Akulah yang memakai ilmu asam garam, pecah lebur, pecah bibir hati kepada aku. Engkau Muhammad. Muhammad ni Muhammad Rasulullah. Engkau Muhammad memandang kepada aku seperti bulan penuh purnama 14 hari muka aku. Engkau Muhammad memandang kepada aku. Kalau tidak kasih sayang gila mabuk cinta rasa kepada aku, gajah putih seberang laut lagi tunduk sujud di bawah tapak kaki kiri aku. Derhaka engkau kepada Allah, sidi guru, sidilah aku. Sidi berkat kata la ilaha illallah. Syok dia punya mantra tu. Mantra ni kalau tuan, dia ni orang yang baca ni nak bagi orang tunduk pada dia. Banyaklah kalau saya nak bagi potong stick ni, bagi malam ni kacau lah. Jadi duk tak ingat zikir lepas mayang pada duk ingat yang ni. Okey. Sebab dalam ni himpunan nak nampak gigi tu cantik pun ada. Tak payah pakai bracer apa pun. Baca yang ni je. Tak payah pergi klinik gigi pun. Sakit urat, sakit apa, gosok dekat daun, mengkuang apa semua. Ni semua ada. Cuma yang saya nak sebut, dalam mantra itu disulami dengan berkat la ilaha illallah. Semua sebut yang tu. Tengok syaitan. Dia kata apa, dia padukan benda tu. Dan orang yang sebut ni jadi kebanyakannya. Buat memang jadi. Okey. Kita beri lalu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Okey, sikit lagi tuan-tuan, dalam 2-3 minit je lagi saya nak sempurnakan apa yang kita sebut pada malam ni. Okey. Secara umumnya itu ialah bahagian daripada tipu daya iblis yang disebut dalam mukaddimah buku ni lah. Okey. Jadi itu yang akan dikupas dalam buku ni sebanyak 7 bab. Cuma bab yang lebih menjurus kepada kefahaman khurafat tahyul ni dia akan bermula pada bab yang ketiga. Bab yang pertama, kedua ni pengenalan alam jin, alam ghaib apa semua, dan nak bagi faham yang betul kenapa Tuhan jadikan benda ni dan kenapa adanya kisah deal manusia dengan benda-benda seperti ini. Okey. Dan kita kena tahu itu juga bahagian daripada ujian Tuhan. Okey. Jadi insya-Allah kita punya kuliah Jumaat minggu ketiga dan keempat. Jadi kita akan mula minggu ketiga bulan 8 lah. Kalau tak ada apa-apa, kalau kes tak meningkat, saya duk bimbang kalau kes meningkat tutup masjid lambat pula. Mantra kurang lah. Saya dah selesai buku mantra tebal pada buku ni lagi saya duk ada. Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya ya bab yang menarik. Akan datang kita akan bahas lebih lagi. Jadi tuan-tuan kalau nak cari buku ni saya syorkan untuk ada lah. Saya tak wajibkan sebab saya akan jadikan buku ni sebagai dia punya main kita punya bacaan lah. Tapi saya tak akan baca macam baca kitab Jawi word by word tu, tak lah. Saya akan pick point mana-mana dan kita akan tunjuk dekat mana dalam buku tu dan kita akan gabung dengan buku-buku yang lain. Cuma buku utamanya lah buku ni. Jadi tuan-tuan kalau nak cari, nak baca, baca dulu pun lebih baik sebelum datang kuliah ni. Dia akan lebih nampak lagi apa yang kita sebut dan kita kupas tu. Jadi setakat tu saja perkongsian kita sebagai mukaddimah pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.